warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa jami'i awliya'i salihin syawlillah lahumul fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa alimna at-ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, fungsi masjid, ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin muslimat yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya, dan syukur pada Allah hari demi hari kita dapat berita gembira, khususnya dalam kita nak mendekatkan diri pada Allah, nak beribadat kepada Allah. Malam ni baru boleh sebut, biasa sebut tuan-tuan je, malam ni baru ada puan-puan.
Ya. Ini kita lihat, alhamdulillah makin hari makin bertambah baik. Tadi Bilal sebut selepas azan boleh sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah. Alhamdulillah, sebelum ni rasa ralat, lepas azan terus je sembahyang fardu, duk biasa dengan qabliyah dan ba'diyah. Subhanallah, maha suci Allah. Allah maha mengetahui isi hati hamba-hambanya yang nak mendekatkan diri pada Allah. Demikian juga diwakilkan pada hari ini dibenarkan untuk bukan saja masjid, bahkan surau-surau pun boleh mendirikan solat Jumaat. Mungkin ada syarat-syaratnya lah, ya. Dan ini kita lihat merupakan berita gembira bagi siapa? Bagi mereka yang rindu nak dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka yang rindu nak dekat dengan Allah, yang hatinya sentiasa zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar untuk pengetahuan kita, saya pernah berbincang itu dengan ahli jawatan kuasa fatwa, salah seorangnya, Datuk As'ad, bila disebut tentang solat Jumaat ni, bila masjid terhad untuk masjid sahaja, bilangan yang terhad, saya kata kenapa Datuk tak sarankan supaya dibukakan pada surau-surau juga mendirikan Jumaat. Pada waktu dia kata, minta maaf lah Ustaz, katanya anda dah jadang tapi di reject katanya. Alhamdulillah bila dengar diwakilkan tadi, syukur pada Allah, memberi ruang kepada jemaah kita untuk mendirikan Jumaat. Dan juga disarankan juga disebut dosa orang meninggalkan Jumaat. Kalau sebelum ni terhad, ramai yang pulang balik ke rumah, tutup pintu, rasa sedih. Sekarang ni Allah bagi peluang, tanya diri kita pula masing-masing, kita nak pergi ke tidak. Saya sebut ni semua datang, yang belum datang lagi itu, ya. Allah akan tanya, sebelum ini aku tarik sekejap, kamu umuk macam-macam. Sekarang aku bukakan bagi kamu, apa alasan kamu untuk melakukannya. Dan inilah kita lihat bila Allah tanya dalam Al-Quran, yang selalu imam-imam kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, apakah lagi tanda-tanda ayat kebesaran Allah yang kamu ingin bohongi. Allah tarik seketika untuk muhasabah, dan na'udzubillah, minta lindung dengan Allah SWT daripada murka Allah. Kerana bila Allah bagi balik nikmat, tiba-tiba tidak disyukuri dengan selayaknya untuk bersyukur pada Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah SWT, InsyaAllah pada malam ini kita sambung bicara tentang zikir ketika berasa takut. Perasaan takut merupakan fitrah yang Allah jadikan pada manusia. Mungkin takut manusia ni berbeza, ya, jenis takutnya, ya. Ada orang, contoh saja, badannya sadar kan, tapi takut dengan lipas. Itu contoh. Takut manusia ni berbeza. Bahkan Allah menyebut di dalam Al-Quran, Allah bersumpah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', sehingga akhir ayat. Sesungguhnya aku akan menguji manusia ini dengan beberapa perkara. Antaranya yang pertama sebut dalam Quran, minal khawf, itu daripada perasaan takut. Jadi maknanya perasaan takut itu menjadi fitrah bagi manusia, cuma takutnya berbeza. Di perbincangan kita yang disusun oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Thauban radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW apabila merasa takut akan sesuatu, baginda mengucapkan, huwallah Allahu Rabbi la syarikalah, ya, dengan menyebut, dan lafaz ini kita dah sebut pada pengajian yang lalu, disebut secara umum
Bagaimana bila berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan, dalam keadaan yang menggelisahkan jiwa, menyebut nama Allah. Allahu la syarikalah. Ya, Allah maknanya apa? Sebut Allah yang paling besar. La syarikalah, tiada Tuhan malaikat ia, tiada syirik baginya, tidak ada sekutu baginya. Dan lafaz Allah ini amat besar maknanya. Ya, mungkin tuan-tuan pernah teringat kisah lama dah. Ya, pernah penulis getah seorang perempuan. Ya, suami isteri, suami dah diterkam oleh harimau, meninggal. Bila harimau nak terkam dia pula perempuan ni, ketika itu yang dia sebut Allah, sebut Allah ni. Bila sebut Allah, terus harimau lari. Ya, mana besar kalimah Allah itu. Ya, bila lagi di antaranya kalimah Allah ni boleh disebut bila orang biasa menyebut nama Allah. Ya, bahkan kita hidup manusia ini dia terbiasa dengan apa yang disebut pada tiap-tiap hari dalam kehidupan. Minta maaf dia sebut macam orang melatah, kan? Orang yang melatah, kalau orang cuit dia sebut apa? Nah, bila dilatih dengan perkataan yang baik, keluar yang baik. Tapi bila latih dengan sebut perkataan yang buruk, keluar benda buruk juga. Ya. Tapi jarang kita nak dengar kan bila orang melatah ni, bila cuit je subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, jarang nak dengar. Biasa kita dengar apa? Perkataan yang tak baik keluar. Ya. Jadi ini kena latih sebut perkataan yang baik. Mudah-mudahan keluar daripada perkataan yang baik itu, penghujung kalimah kita juga ialah kalimah yang baik juga, dan pastinya kalimah Allah. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan Tirmizi daripada Amr bin Shu'aib, dari bapanya, daripada datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar pada mereka bacaan saat menghadapi rasa takut. Sebelum kita sebut hadis ni, dinyatakan tadi oleh Ibn Sunni bahawa dinyatakan bila Rasulullah rasa takut, sebut perkataan tu, Allahu la syarikalah. Maknanya apa? Nabi pun ada perasaan takut. Memang itu fitrah. Tapi kalau kita manusia biasa ni kata aku tak takut apa pun, kan? Wallahu a'lam. Tak tahu nak kata apa, kan? Kata jenis hati kering yang kata tak takut apa pun. Ya, pasti ada benda dia takut, cuma orang tak tahu. Kan? Ada. Ya, cuma orang tak tahu jenis takutnya. Jadi pada Amr bin Shu'aib menyatakan Nabi SAW mengajar kepada mereka bacaan ketika menghadapi perasaan takut. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Yang maksudnya, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, min ghadabihi, dari kemurkaannya, itu daripada kemurkaan Allah, wa min syarri ibadihi, dan dari kejahatan hamba-hambanya, wa min hamazati syayatin, dari godaan syaitan, wa an yahdurun, dan agar mereka tidak mendatangiku. Dan apa yang disebut oleh Nabi SAW ini ada Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun ayat 97 98. Tuan-tuan boleh rujuk, ya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika an yahdurun. Ya. Dan aku wakul, dan katakanlah, diajar pada Nabi, wahai Muhammad, katakanlah, Rabbi a'udzubika, wahai Tuhanku, aku berlindung dengan engkau, min hamazati syayatin, ya, daripada godaan syaitan, wa a'udzubika Rabbi, dan aku berlindung dengan engkau, wahai Tuhanku, an yahdurun, daripada dia datang menghampiriku. Ya. Jadi dalam hadis yang kita bacakan tadi, Nabi minta perlindungan dengan Allah, ya,
dengan kalimat tamat, dengan kalimah yang sempurna. Hanya Allah sahaja mengetahui. Minta perlindungan dengan Allah. Yang pertama, minta lindung daripada kemurkaan Allah. Yang kedua, daripada kejahatan hamba-hambanya. Dan yang ketiga, daripada gangguan syaitan dan juga diganggu oleh syaitan. Kita akan jumpa nanti disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi sendiri diganggu oleh syaitan. Padahal Nabi dah ni kira pelindungnya banyak, dijaga oleh Allah. Dan Nabi diganggu ketika dalam solat. Nabi pun diganggu dalam solat. Ke depan sikit kita akan jumpa. Jadi dua hadis dalam kitab ini disusun oleh Imam Nawawi. Ada dua amalannya, zikirnya, minta perlindungan ketika mana berasa takut. Zikir ketika ditimpa kesedihan dan kegundahan, rasa sedih dan duka cita. Ma asabahu hammun aw hazanun falyad'u bihadzal kalimat. Riwayatkan oleh Abu Musa Asy'ari bahawa Rasulullah SAW menyatakan, apabila seorang itu ditimpa dengan kesedihan dan duka cita, maka berdoalah dengan kalimat ini. Nabi kata, doalah dengan kalimat ini. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu ummatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmak adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa zahaba hammi. Yang maksudnya, Nabi berdoa, Nabi ajarkan, Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, inni abduka, sesungguhnya aku ni adalah hamba kau, wa ibnu abdika, dan aku adalah anak kepada hambamu, wa ibnu ummatika, dan juga anak kepada hamba perempuan, nasiyati biyadik, dan sesungguhnya nasib aku berada di tanganmu, madim fiyya hukmak, dan keputusanmu berlaku kepadaku, adlun fi qada'uk, dan sesungguhnya engkaulah yang maha adil terhadap ketentuan yang engkau telah tentukan. As'aluka bikulli ismin huwa lak, aku minta padamu ya Allah daripada setiap nama yang layak bagimu ya Allah. Dan pasti nama yang layak bagi Allah ini ialah Asmaul Husna, nama Allah yang indah. Sammaita bihi nafsak, yang mana engkau telah namakan nama engkau ya Tuhanku. Au anzaltahu fi kitabik, ataupun nama itu yang telah engkau letakkan dalam kitab engkau. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, ataupun engkau telah memberitahu, mengajar salah seorang daripada hamba engkau akan nama-nama itu. Au istarta bihi min 'ilmil ghaibi indik, ataupun engkau telah turunkan, ajarkan kepada salah seorang makhluk ciptaanmu, atau engkau sembunyikan dari ilmu ghaib yang engkau pilih. Maka disebut, ya Allah, anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah, engkau jadikanlah Al-Quran sebagai penenang hatiku. Ini dalam doa Nabi. Maknanya, berjawapan pada kita, antara penenang kepada jiwa ialah antaranya Al-Quran. Anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, jadikanlah Quran menjadi penenang jiwaku. Ya. Ada orang bila jiwa serabut, dia pergi ke mana? Ya. Mana dia pergi? Mungkin dia salah channelnya. Ya. Ada orang bila jiwa serabut, dia kata nak hiburkan hati dengan lagu-lagu. Ada orang dia nak hiburkan hati dengan dia mengambil perkara, benda yang memabukkan, ya, dengan arak, dengan dadah dan sebagainya. Ya.
Maka Allah menyatakan penenang jiwa yang sebenar ialah Al-Quran. Ada pun yang lain, dia hanya bersifat sementara, bersifat dengan sementara. Ada orang kata kalau lagu jadi penenang jiwa, mula-mula tenang, akhirnya jadi serabut. Kalau lagunya, dan lagu ni mula-mula mungkin suka, lama-lama dah jemu. Tetapi Al-Quran insya-Allah tak pernah jemu. Apa buktinya? Buktinya tiap-tiap hari kita baca Fatihah. Tiap kali sembahyang rakaat kita baca Fatihah. Allah bagi tak jemu kita baca Fatihah. Itu kelebihan Ummul Quran, termasuk ayat-ayat Al-Quran yang lain. Mohon pada Allah, Nabi nyatakan, jadikan Quran sebagai rabi'a qalbi, menjadi penenang jiwa, wa nura sadri, yang memberi cahaya, penerang dadaku, wa jala'a huzni, dan juga menjadi pelenyap kepada kesedihanku dan menghilangkan rasa gelisahku. Dan dinyatakan bila dibacakan doa ini, faqala rajulun minal qaum, ada di kalangan seorang lelaki di dalam satu kaum bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sekiranya ada orang yang bersedih dan resah kerana ditipu, juga termasuk dalam doa ini. Ada sahabat tanya, wahai Rasulullah, sekiranya ada orang ni bersedih hati, sebab apa? Dia ditipu, ya, rasa resah gelisah, ditipu, dia aniayai oleh orang lain. Adakah aku boleh baca doa ni? Kata sahabat, boleh tak aku baca doa ni? Ya. Zaman-zaman sekarang ni zaman apa? Scammer kan? Macam-macam. Ini daripada PDRM, yang ni daripada mahkamah, daripada apa bank negara, macam-macam kan. Sekian-sekian cik ada saman, sekian-sekian ada berhutang, sekian-sekian, kan, ramai orang terkena kan. Jadi Nabi ajarkan pada kita, antaranya dalam keadaan ini, bacalah dalam keadaan orang dia minta lindung daripada ditipu dan juga resah apabila ditipu. Lalu baginda menjawab, benar, ucapkanlah akan doa itu, kerana siapa yang membacanya dengan mengharapkan apa yang terkandung di dalamnya, nescaya Allah akan menghilangkan kesedihan dan mendatangkan kegembiraan. Ini jawapan Nabi SAW, dan pasti jawapan Nabi itu benar. Nabi Sadiqul Masduq, Nabi itu benar dan membenarkan. Dan begitu juga dalam doa ini Nabi sebut Quran sebagai penenang jiwa. Dan bila kita baca Quran, lafaz yang kita sebut dah habis baca Quran, Sadaqallahul Azim, benarlah akan firman Allah Ta'ala. Seterusnya, yang ketiga, zikir ketika ditimpa musibah. Kami riwayatkan dalam Sunan Ibn Sunni dari Ali radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, ala u'allimka kalimatin idza waqa'ta fi wartatin qultaha, qultu bala, ja'alani Allahu fida'aka, qala idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma syaa min anwa'il bala. Diriwayatkan daripada Ibn Sunni, Sayyidina Ali karramallahu wajah, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, maukah aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang apabila engkau ditimpa musibah dapat engkau ucapkannya. Ya, ni Rasulullah beritahu pada Sayyidina Ali, wahai Ali, hendakkah aku ajarkan pada engkau perkataan apabila engkau ditimpa musibah, maka menyebabkan kamu ingat kepada Allah dalam keadaan bertenang dan boleh mengucapkannya. Ya. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW ni, hubungan Rasulullah dengan Sayyidina Ali ni antara mertua dengan menantu. Ya, mungkin kita ingat pernah
Teringat satu kisah ketika mana berlaku krisis antara Fatimah dengan Sayyidina Ali, ya. Bila Rasulullah pergi ziarah Fatimah, tanya mana Ali, ya. Lalu beritahu Sayyidina Ali tak ada rumah, ya. Dia tak beritahu mana, tak ada rumah katanya. Fahamlah Rasulullah, ni ada masalah ni, ya. Ada masalah. Lalu Rasulullah SAW pergi cari Sayyidina Ali, dan didapati Sayyidina Ali tidur atas tanah. Wallahu a'lam lah apa halnya, kan? Mungkin hal rumah tangga, wallahu a'lam, ya. Lalu bila Rasulullah SAW jumpa Sayyidina Ali, lalu Rasulullah panggil dengan panggilan ya Abu Turab, ya Abu Turab, wahai bapa tanah, maksudnya sebab tidur atas tanah, kan? Tapi Rasulullah SAW, ya, disebut dalam riwayat itu Rasulullah tak tanya apa kehalnya, apa masalah dengan Fatimah, tapi Rasulullah merupakan di antaranya disebut bapa mertua yang baik, tak campur tangan dalam urusan rumah tangga anaknya, tak ambil hal, tak ada nak tanya kenapa kamu gaduh dengan anak aku, tak ada. Begitu juga Rasulullah ajar kepada Fatimah, wahai Fatimah, apabila kamu pernah Fatimah mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, tengok tangan aku habis menggelupah, menggelupah habis tangan ni, kerja berat, kena di antaranya ambil air di perigi. Rasulullah kata, sukakah aku ajar pada kamu, dia bila kamu amalkan ini maka dia lebih baik pada dunia dan segala isinya, ya. Lalu Rasulullah ni tak ada kata Fatimah tak patut betul laki kau, tak ada Rasulullah kata macam, ya. Tapi Rasulullah ajar pada Fatimah, wahai Fatimah, amalkanlah kamu akan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Subhanallah, silap saya sebut, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Rasulullah ajar supaya ingat pada Allah, ya, bukan ingat pada masalah yang dihadapi. Nah, ini cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini, Rasulullah ajarkan pada Sayyidina Ali, "Qul," katakanlah kamu Ali, "Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim." Ini bila ditimpa musibah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan Nabi menyatakan, sesiapa yang membacakan doa ini, maka sesungguhnya Allah akan melenyapkannya dengan doa itu musibah apapun yang dilakinya. Ini disebut oleh Rasulullah. Bila bacanya dengan izin Allah, kata Nabi, Allah akan menghilangkan musibah tersebut mengikut apa yang hendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini, kita rasakan bahawa masalah itu merupakan perkara yang tak boleh diselesaikan. Tak boleh diselesaikan. Rasa tak ada jalan keluar. Tetapi Allah yang mendatangkannya, dan pasti Allah akan tunjukkan jalan yang terbaik bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu yang kita bacakan bab-bab sebelum ini, dalam urusan kehidupan, kembali ingat kepada Allah, ya. Sebab itu dan di antara yang termasuk musibah, termasuk bila kita dengar sesuatu perkara yang tak baik, diajar pada kita, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ni semua ni, apa yang ada ni, semua yang berlaku datangnya daripada Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Seterusnya, ya, alhamdulillah, saya sebut mana pengajian musim Covid ni, bila start pengajian rasa masa tu panjang. Wallahu alam, tuan-tuan rasa pendek, kan? Saya rasa macam lama dah bercakapnya, tapi tengok jam belum isyak lagi, kan? Berapa minit lagi? 10 minit lagi. Biasa kalau baca kitab ni baru nak start enjin dah azan dah.
Rupanya bila musim ni lagi berkat masa ni. Wallahu alam. Rasa panjang ni masa ni. Ya. Zikir ketika takut kepada satu kaum. Kami riwayatkan dalam sanad sahih dan Sunan Abu Daud dan Sunan Nasa'i dari Abu Musa Asy'ari bahawa Nabi SAW apabila takut pada satu kaum mengucapkannya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Doa ini sebahagiannya dalam kunut nazilah, selalu kita baca, ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah, kami jadikan engkau pada leher-leher mereka, ya, penuntut mereka agar tidak berbuat jahat. Wa na'udzubika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu daripada kejahatan mereka. Boleh baca ayat Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina. Sambung ayat lain pula. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya. Ya, kita wakilkan pada Allah untuk letakkan, jadikan engkau pada leher-leher mereka, maknanya minta bantuan daripada Allah, lindung daripada kejahatan mereka dan daripada apa yang datang daripada mereka. Seterusnya, zikir ketika takut kepada penguasa. Biasa ada roadblock ke apa, nak jumpa, nak interview, biasa baca ayat ni, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Ya. Bukan kata salah, alhamdulillah, hafal, eloklah baca ayat Al-Quran ni, dan menjadi insya-Allah, dengan syarat, ya, dengan syarat jangan amalan tak apalah katanya, tak sambung lesen pun tak apa, ya, tak sambung kotak, baca ayat ni cukup lah tu, tak jadi, ya. Yang tu orang kata time terdesaknya, memang lupa sungguh, tengok Allah rupanya 2 tahun dah tak sambung, ya. Ya. Dan alhamdulillah ramailah ni amalan orang tua-tua dulu kan, bersempena dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Dan ada kata kalau apa nak interview apa, farghab katanya, terus tutup kalau mulut dia katanya, macam-macam kan. Kadang-kadang apa yang diamalkan itu tak ada kaitan dengan ayat, tapi yakinnya ayat Al-Quran tu Allah bagi juga, wallahu a'lam, ya. Di dalam hadis, dalam kitab ini riwayatkan daripada Ibnu Sunni daripada Umar radhiyallahu an, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza khifta sultanan aw ghairahu fakul la ilaha illallahul halimul hakim subhanallah rabbis samawati as-sab' wa rabbul arshil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla sana'uka. Ni yang diajar oleh Nabi bila takut nak jumpa apa, bos ke kan, orang nak datang apa, audit ke apa, wallahu a'lam, orang rasa gerun, rasa takut, ya. Nabi ajarkan dalam ini, Ibnu Umar menyatakan Rasulullah bersabda, la ilaha illa antal halimul hakim, yang maksudnya tiada Tuhan yang tidak patut disembah selain Allah yang maha lembut lagi maha bijaksana, sesuai dengan nama Allah Al-Halim, ya, Al-Halim Al-Hakim. Antara ni sebut Al-Halim, mudah-mudahan Allah lembutkan hati orang tu, ya. Ini baca juga doa apa Nabi Daud, Allahumma layyin, ya, Allahumma layyin qalbahu kama layyanta li Daud hadida, ya. Tapi jangan baca betul-betul doa tu, Allahumma layyinhu, tertinggal satu perkataan. Yang orang Allahumma layyin qalbahu, ya Allah lembutkan hatinya, ya. Tiba-tiba baca Allahumma layyinhu, ya Allah lembutkannya. Takut-takut jadi sotong tu kan, tersalah, tertinggal satu huruf, kan. Itu ada juga, ya. Suruh lembut buat apa, wallahu a'lam kan, embuh-embuh katanya. Subhanallah rabbis samawati as-sab' wa rabbul arshil azim, maha suci Allah, Tuhan
langit yang 7 dan Tuhan pemilik aras yang agung. La ilaha illa anta, tiada Tuhan malaikat engkau ya Allah. Azza jaruka, ma kuat pertolonganmu, wa jalla sanauka, dan ma mulia pujianmu. Ni antara yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau di antaranya, kalau rasa panjang ni, cukup ambil yang depan tu. La ilaha illallahul halimul azim. Yang berkaitan halim itu. Ada yang di antara menyebut nama Allah, ya latif, ya latif. Juga maknanya Tuhan itu yang maha lembut, ya halim, ya hakim, ya latif. Menyebut nama Allah sesuai dengan tempat yang dipohon kepadanya. Akhir sekali untuk malam ni, zikir ketika melihat musuh. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, kami bersama dengan Nabi SAW dalam suatu peperangan dan bertemu dengan musuh. Maka kami mendengar baginda membaca. Ni payah nak hafal ni, dengar betul-betul. Ya. Baca ketika bertemu dengan musuh. Apa yang diajar oleh Nabi? Ya maliki yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Payah kan? Ya, saya ulang sekali lagi, macam pernah dengar kan? Ya, ulang sekali lagi. Ya maliki yaumiddin, iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya, ini dengan lafaz iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Biasa disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pun betul juga. Ya, cuma domain je berbeza. Ya, iyyaka a'budu, akan engkau aku sembah. Yang disebut dalam Fatihah na'budu, kami sembah. Ya, wa iyya asta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau, hanya engkau saja kami minta pertolongan. Senang ceritanya baca Fatihah. Ya. Dan dia sebut akhir ni teringat bila baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mungkin saya pernah cerita dahulu ketika pergi ziarah ke Aceh, yang salah seorang makcik tu yang diselamatkan duduk di tepi laut, dikelilingi oleh air ombak, dah tak ada tempat nak lari. Akhirnya dia tak ada ayat lain nak baca. Dah matu itu dah tak ada apa dah, tak ingat ayat apa, dia ingatnya baca Fatihah je. Dan dia tekankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tiba-tiba dia kata Allah datangkan ombak melambungkannya sehingga ke darat. Ke darat sampai pada satu rumah, yang rumah itu didatangkan pula satu kapal. Tempat itulah dia berlindung daripada gelombang tsunami yang berlaku di Aceh. Ya. Jadi maknanya apa? Jangan bila sebut Fatihah, Fatihah ni biasa sangat baca. Ya. Mungkin pengharapan bila kita baca itu, kurang mengharap pada Allah, itu yang tak berapa nak dapat. Tapi dalam keadaan yang rasakan waktu itu tidak ada lagi minta pertolongan, tidak ada lagi tempat nak mengadu melainkan pada Allah, maka waktu itulah Allah dengar rintihan hamba-Nya, Allah selamatkan. Maka begitu yang Nabi ajar pada sahabat ketika berhadapan dengan musuh. Dibacakan ayat tadi, ya maliki yaumiddin, wahai Tuhan pemilik hari pembalasan, akan engkau aku sembah dan akan engkau aku mohon pertolongan. Lalu kata sahabat Nabi, dia menyatakan daripada Anas ini, aku melihat dalam perang itu, Anas kata aku tengok malaikat pukul musuh-musuh dalam peperangan itu pada muka ni, bahagian depan dan bahagian belakang. Ya. Dan dianjurkan juga mengucapkan zikir yang dinukilkan pada bab yang kita bacakan tadi, iaitu doa antaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Ya, dia yang kita sebutkan tadi. Inilah antara amalan-amalannya, zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tertentu. Sebab tu kalau kita tengok bahawa dalam keadaan ini baca doa ini.
dalam doa, dalam keadaan ini dibacakan doa ini, maknanya bersesuaian pada tempatnya. Jadi sekadar itulah untuk malam ni, isyarat sudah berbunyi, beduk dah berbunyi, wallahu alam, dan insya-Allah dengan izin Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang. Tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jamana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal ghala wal fahsha ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.